Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Norlik Diana binti Khalid. Saya adalah seorang pelajar ijazah dalam bidang kejuruteraan awam Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dalam video ini, saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan peranan jurutera awam pada masa depan dalam pembangunan masyarakat. Objektif kami adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang peranan jurutera awam pada masa kini. Sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit tentang kejuruteraan awam. Kejuruteraan awam adalah disiplin kejuruteraan profesional yang berkaitan dengan reka bentuk, pembinaan dan pemeliharaan persekitaran fizikal dan binaan semula jadi, termasuk kerja-kerja awam seperti jalan raya, jambatan, terusan, empangan, lapangan terbang, sistem pembentungan, saluran paip, komponen struktur bangunan dan landasan kereta api. Kejuruteraan awam adalah penerapan prinsip-prinsip fizikal dan saintifik untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dan sejarahnya berkaitan dengan kemajuan dan pemahaman tentang fizik dan matematik sepanjang sejarah. Kerana kejuruteraan awam adalah profesi yang luas, termasuk beberapa subdisiplin khusus, sejarahnya dikaitkan dengan pengetahuan tentang struktur, sains bahan, geografi, geologi, tanah, hidrologi, sains alam sekitar, mekanik, pengurusan projek dan bidang lain. Seterusnya, rakan-rakan saya akan menerangkan lebih lanjut peranan jurutera awam. Hai, hari ini saya akan menerangkan tentang bidang-bidang yang terdapat di dalam kejuruteraan awam. Kejuruteraan awam adalah bidang yang luas yang merangkumi pelbagai sub-kepakaran, di mana sahaja sesuatu yang besar perlu dibina, seorang jurutera awam akan terlibat dalam projek ini. Terdapat beberapa bidang yang terdapat di dalam kejuruteraan awam. Yang pertama adalah kejuruteraan seni bina. Yang kedua adalah kejuruteraan alam sekitar. Yang ketiga adalah kejuruteraan struktur. Yang keempat adalah kejuruteraan pengangkutan. Dan yang kelima adalah kejuruteraan sumber air. Bagi kejuruteraan seni bina, ia memberi tumpuan kepada reka bentuk dan pembinaan bangunan. Jurutera arkitek menggunakan kemahiran kejuruteraan mereka untuk memastikan reka bentuk seni bina sesuai dengan strukturnya. Manakala, kejuruteraan alam sekitar memberi tumpuan kepada perlindungan manusia dan planet, iaitu melalui reka bentuk yang menekankan kelestarian. Satu projek mungkin mencari cara untuk menyalurkan, merawat dan juga menggunakan semula air sisa bandar. Seterusnya adalah kejuruteraan geoteknik. Kejuruteraan geoteknik memberi tumpuan kepada bumi yang digunakan untuk projek bangunan dan juga projek tanah di bawah projek bangunan. Jurutera perlu memastikan batu dan tanah di tapak bangunan itu mempunyai sifat mekanikal yang diperlukan. Ia adalah supaya untuk memastikan kekukuhan dan juga ketahanan projek tersebut. Seterusnya adalah bidang kejuruteraan struktur. Kejuruteraan struktur ini memberi tumpuan kepada reka bentuk struktur dan analisis semua jenis projek pembinaan dan juga bangunan pencakar langit sehingga pembinaan terowong kereta api. Kejuruteraan struktur juga merupakan tugas jurutera struktur untuk memastikan bahawa projek bangunan dapat menahan tekanan dengan selamat sepanjang hayatnya. Sangat besar tanggungjawab kejuruteraan struktur. Seterusnya adalah kejuruteraan pengangkutan. Kejuruteraan pengangkutan ini memberi tumpuan kepada reka bentuk, pembinaan dan juga penyelenggaraan jalan raya, lapangan terbang, sistem kereta bawah tanah dan juga jalan kereta api. Jurutera awam memainkan peranan yang penting dalam memfasilitasi fungsi ataupun memberi kemudahan kepada masyarakat moden daripada tiga aspek, dalam bentuk tiga aspek iaitu perlindungan, penyediaan dan penghubungan. Dari segi penghubungan ataupun connection, jurutera awam memainkan peranan yang penting dalam menghubungkan komuniti masyarakat melalui infrastruktur pengangkutan. Jurutera awam menyediakan jaringan pengangkutan yang lebih cekap yang penting untuk pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Seperti pembinaan jalan federal, jalan utama, lebuh raya, lapangan terbang, terowong yang dapat menghubungkan masyarakat daripada satu tempat kepada satu tempat yang jauh. Yang kedua adalah supply ataupun penyediaan. Bagi jurutera awam, mereka menyediakan bekalan air dan menguruskan kumbahan adalah merupakan satu contoh yang terhampir dengan masyarakat. So, penglibatan juruteraan awam ini dalam aspek ini dalam menyediakan bekalan air, sistem saluran yang cekap bagi memenuhi keperluan masyarakat untuk melakukan kerja-kerja dalam kehidupan seharian. So, dalam pengurusan kumbahan pula ini sangat penting bagi menjamin keselesaan masyarakat. Jurutera awam bukan sahaja bertindak memberi dan menyediakan air, bahkan
Jurutera awam juga membantu dalam sustain ataupun pengekalan dalam penyediaan keperluan air ini bagi mengurangkan kesusahan dan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bagaimana nak dapatkan air, macam mana nak simpan air, bagaimana nak salurkan air daripada tempat yang jauh, itu merupakan peranan dan tanggungjawab di bawah peranan dan tanggungjawab seorang jurutera awam. Aspek yang ketiga adalah protect ataupun melindungi. Jurutera awam berperanan dalam mendesain atau mereka bentuk dan mencipta ataupun membina binaan yang dapat melindungi masyarakat daripada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, perubahan cuaca seperti hujan panas. Jadi kerja-kerja dalam kejuruteraan awam dalam aspek memberi perlindungan ini lebih jelas terbukti pada zaman moden ataupun zaman urban ini sebab banyaknya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang menyebabkan pesatnya pembinaan bangunan, kilang dan rumah-rumah. Disebabkan ini, jika alam sekitar tidak diuruskan dengan baik, bencana alam itu lebih mudah untuk terjadi dan menimpa dan serta mengganggu kehidupan masyarakat. Oleh itu, peranan seorang jurutera awam adalah penting bagi memberi perlindungan dan menyediakan perlindungan kepada masyarakat daripada masa ke semasa. Jadi perkara-perkara inilah yang membuktikan profesi jurutera awam ini adalah sangat dekat dengan masyarakat. Kejuruteraan telah wujud sejak penciptaan peralatan asas semasa tamadun awal manusia. Konsep kejuruteraan adalah hasil daripada keinginan manusia untuk terus bertahan meningkatkan kemampuannya dalam membiak dan berkembang. Pembinaan struktur utama seperti sistem jambatan dan paip pada zaman Rom adalah satu contoh inovasi manusia yang dibawa oleh kejuruteraan. Ia adalah bukti inovasi yang jelas untuk kemajuan masyarakat. Kesan daripada pembinaan ini, ia dapat membekalkan air dari bandar ke bandar dari semasa ke semasa. Inovasi ini telah membantu meningkatkan kehidupan orang ramai. Hari ini, kesan peranan jurutera terus ketara dalam setiap aspek kehidupan kita. Sukar untuk dibayangkan hidup di dunia tanpa jurutera. Kejuruteraan berkembang menjadi bidang aplikasi sains dan teknologi untuk merancang penyelesaian baru untuk kesejahteraan masyarakat. Cabang kejuruteraan boleh dibahagi kepada 4 disiplin utama. Yang pertama iaitu kimia, sivil, teknologi dan mekanikal. Setiap cabang kejuruteraan ini mempunyai pengaruh tersendiri dalam industri. Contohnya, kejuruteraan mekanikal memfokuskan pada reka bentuk mesin, manakala kejuruteraan awam mementingkan peningkatan infrastruktur awam. Peningkatan disiplin kejuruteraan baru adalah hasil inovasi dalam teknologi. Sebagai contoh, penemuan mesin wap pada abad ke-17 merupakan tonggak kejuruteraan utama yang memperkenalkan pembuatan berskala besar dan melahirkan sains kejuruteraan kimia. Peranan jurutera dalam mengkaji dan menyediakan alatan baru telah membuahkan hasil apabila penemuan wap yang bertukar kepada tenaga elektrik. Impak daripada inovasi tersebut, bidang kejuruteraan elektrik terus berkembang dan saling berhubung antara satu sama lain sehingga ke hari ini. Kejuruteraan pasti memberi kesan besar kepada ekonomi di seluruh dunia. Ekonomi terkemuka di dunia semuanya mempunyai industri berasaskan kejuruteraan yang kuat seperti pembuatan, elektronik dan teknologi. Tiada satu negara pun di dunia yang pernah terlibat dengan ekonomi tanpa sektor industri yang kuat. Sebagai contoh, industri pembuatan global dianggarkan bernilai $10 trilion. 55% daripada keluaran ini dikuasai oleh syarikat ekonomi global iaitu China, Jerman, Jepun dan juga United Kingdom. Dari global pula, sektor yang berkembang pesat dan peneraja dalam bidang ini adalah syarikat teknologi besar yang diketahui umum iaitu Microsoft Word, Google dan Apple. Pasaran ini menunjukkan impak yang paling besar dalam bidang kejuruteraan yang mana membawa kebaikan kepada bukan sahaja masyarakat, malah turut dalam sektor terbabit. Selain itu, peranan jurutera turut memberi kesan dalam bidang perubatan. Sebagai contoh, penemuan rawatan baru melalui analisis pelbagai data bagi mengesan dan menyembuhkan barah dan lain-lain penyakit. So, sekian daripada saya. Tambah baik dari aspek perhubungan adalah jalan raya hijau ataupun dipanggil Green Highway. Jalan raya hijau adalah jalan raya yang dibina mengikut konsep yang agak baru untuk reka bentuk jalan raya yang menyatukan fungsi pengangkutan dan kelestarian ekologi. Pendekatan persekitaran digunakan sepanjang perancangan, reka bentuk dan pembinaan. Hasilnya adalah lebuh-raya yang akan menguntungkan pengangkutan, ekosistem, pembangunan bandar, kesihatan awam dan masyarakat sekitar. Apabila dibina berdasarkan standard konsep, lebuh-raya hijau mempunyai manfaat yang tidak ternilai bagi alam sekitar dan juga masyarakat. Kedua adalah tambah baik dari segi penyediaan sumber-sumber untuk masyarakat. Tambah baik penyediaan sumber air untuk masyarakat adalah dengan adanya teknologi osmosis air secara berbalik yang memudahkan dan membantu masyarakat dalam menyediakan air minuman yang bersih.
Masalah punca air kotor merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia. Hal ini kerana infrastruktur perpaipan dan sistem pengaliran air di negara kita belum mencukupi untuk memastikan sumber air cukup bersih untuk terus diminum. Justru dengan adanya teknologi osmosis berbalik, air yang disalurkan dapat ditapis daripada segala kekotoran, bahan kimia, bakteria dan juga logam berat yang berbahaya untuk kesihatan masyarakat. Dan akhir sekali, dari aspek perlindungan masyarakat terhadap bahaya dan bencana, dengan adanya sistem amaran awal tanah runtuh ataupun slope safety warning system. Pemasangan sistem ini di kawasan tertentu yang berisiko akan membantu dalam mengesan sebarang runtuhan susulan. Pemantauan kawasan seperti ini adalah amat penting untuk keselamatan dan keselesaan masyarakat yang tinggal dan menggunakan jalan di sekitar kawasan berisiko tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti A. Manja. Setelah kita dengar dan faham mengenai peranan masa depan jurutera awam terhadap pembangunan masyarakat, diharap ini dapat memberikan kesedaran. Secara ringkasnya, bidang kejuratan awam ini bertanggungjawab daripada segi perhubungan. Sebagai contoh, menghubungkan kita dari satu destinasi ke destinasi yang lain dengan adanya jambatan, landasan kereta api, lebuh raya, terowong, lapangan terbang dan terusan. Seterusnya ialah bekalan. Sebagai contoh, bekalan air bersih, bekalan elektrik, gas, pengangkutan dan kabel bawah tanah dan banyak lagi jenis bekalan yang telah banyak memberikan kemudahan dan manfaat kepada kita sebagai masyarakat. Dan akhir sekali, tanggungjawab daripada segi pertahanan. Sebagai contoh, saliran pembendungan banjir, perlindungan pantai, penstabilan cerun untuk mengelakkan tanah runtuh, pencegahan dan pengurusan bencana serta pembinaan bangunan tahan gempa. Ini semua merupakan tanggungjawab seorang jurutera awam dalam memastikan masyarakat dapat hidup dengan lebih selesa, mudah dan selamat. Jurutera bukan sahaja bekerja dengan mesin, tetapi jurutera menggunakan ilmu sains dan matematik untuk melakukan inovasi dan penciptaan untuk memudahkan kehidupan pekerjaan masyarakat. Akhir sekali, kejuruteraan awam bukan hanya satu pekerjaan, tetapi ianya merupakan tanggungjawab untuk berkhidmat kepada masyarakat. Sekiranya bidang kejuruteraan awam ini tidak lagi diteruskan, kita mungkin tidak akan dapat menikmati lagi kemudahan dan keselesaan yang kita rasai pada hari ini. Sekian, terima kasih.